Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ni tajuk kita, tuan-tuan, jangan kelantankan Selangor. Ayuh kita selangorkan Kelantan dan negeri-negeri yang dikuasai oleh Perikatan Nasional. Banyak saudara yang nak kita komen, yang nak kita ulas pada malam ini, khususnya dalam usaha Perikatan Nasional untuk membawa apa yang dipanggil sebagai Selangor Baru. Selangor Baru macam mana yang nak diperkenalkan oleh pasukan Perikatan Nasional? Adakah Selangor dengan masalah air seperti mana Kelantan dan Kedah? Adakah Selangor dengan masalah penjualan tanah kepada kroni-kroni PAS, kepada isteri Menteri Besar PAS, seperti mana yang berlaku di Terengganu? Adakah Selangor akan menjadi sebuah negeri yang gondol seperti mana kawasan-kawasan Balak, lombong-lombong emas digondolkan oleh kerajaan PAS di Kelantan? Adakah Selangor akan mula mencari peluang untuk menjana kekayaan dengan mencari nadir bumi seperti mana di Kedah dan selepas ini akan dilakukan di Kelantan? Itu antara topik yang akan kita bincangkan, tuan-tuan, pada malam ini, saudara. Selangor antara sebuah negeri yang telah berjaya dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, ke satu era yang jauh lebih hebat, jauh lebih berjaya berbanding dengan nak kata Mak Jemin. Nak kata Mak Jemin pun tak layak nak panggil Mak Jemin ni, kita panggil Kak Jemin je lah. Kalau kita lihat, semenjak Kak Jemin sudah tidak ada lagi berada di Selangor sebagai Menteri Besar, saudara, kita lihat pertumbuhan ekonomi Selangor meningkat berlipat kali ganda. Malah, saudara, pertumbuhan ekonomi di negeri Selangor, KDNK dia, menyumbang 1/4 daripada keseluruhan ekonomi negara kita. Kalau kita lihat dari segi foreign direct investment, melambung tinggi, saudara, sehingga mencecah lebih 18 bilion ringgit. Kita lihat banyak perkara-perkara lain, indeks kejayaan ekonomi negeri Selangor yang jelas menunjukkan di bawah kerajaan pimpinan Datuk Seri Amiruddin Syari ini, negeri Selangor berada dalam keadaan yang jauh lebih baik. Jadi, dalam keadaan begini, takkan kita nak serahkan negeri Selangor ini untuk menjadi padang jarak, padang terkukur, seperti mana apa yang berlaku di Kelantan, apa yang berlaku di Kedah, dan takkan kita nak biarkan tanah-tanah di negeri Selangor ini dijual sewenang-wenangnya kepada kroni-kroni Perikatan Nasional dan PAS, seperti mana yang berlaku di negeri Terengganu, baik zaman Tuan Guru Haji Hadi, begitu juga dengan zaman Samsuri ini, saudara. Jadi malam ni saya yakin tuan-tuan ada banyak soalan-soalan, tuan-tuan boleh ajukan soalan terus ke dalam WhatsApp kami di talian 019 481 9495 019 481 9495. Kita mulakan dengan soalan-soalan di studio. Silakan. Okey, baik Tok. Bila kita sebut negeri Kelantan, kerajaan PAS ni memerintah, mesti kita akan terkait dengan air. Dengan kita lihat kopi ais lah, teh susu lah. Okey, kita tengok belanjawan Kelantan tahun 2023, sejumlah 49 juta berbentuk pinjaman untuk air Kelantan Sendirian Berhad bagi menyelesaikan air di negeri Kelantan. Tapi macam tak ada apa-apa pun berlaku tu. Mungkin boleh komen. 49 juta memang tak boleh nampak apa yang boleh berlaku. Kalau 49 juta lah jumlah dia. Itu sebab syarikat air Kelantan ni, bila dia dapat 49 juta, yang dia buat cuma dia bagi RM10,000 dalam bentuk sagu hati untuk hari raya kepada ahli-ahli lembaga pengarah syarikat air Kelantan Sdn Bhd.
Memang tak boleh selesai. Nak selesaikan masalah air di Kelantan ni kita memerlukan lebih kurang 1.8 bilion ringgit, 1,800 juta ringgit. Barulah air kopi ke, teh ais ke yang dinikmati oleh rakyat negeri Kelantan untuk mandi, untuk basuh pakaian dan sebagainya ni dapat bertukar menjadi air bersih, air yang terawat. Itu sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meluluskan di peringkat awal 1 bilion ringgit kepada negeri Kelantan. Ini boleh memberi kesan. Kemudian dia pergi lagi sekali ke Universiti Malaysia Kelantan, diumumkan setelah dilayan dengan baik oleh Menteri Besar Kelantan, diumumkan lagi tambahan 500 juta ringgit. Jadi saya harap lepas ini tidak ada lagi alasan untuk negeri Kelantan ini tidak merawat air dia dengan baik, tidak menyelesaikan masalah air di negeri Kelantan dan membiarkan rakyat Kelantan suffer ataupun menderita. Berpuluh tahun. Kita dah bagi mereka peluang, memerintah ni bukan setakat 32 tahun ya. Kita dah bagi mereka peluang memerintah Kelantan sebanyak 52 tahun jumlah keseluruhan dia. Jadi sewajarnya lah kita harap dengan apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, janganlah pula duit itu digunakan untuk ditukar daripada Mercedes kepada Rolls Royce. Ini pun bahaya juga. Sepatutnya dalam keadaan rakyat negeri Kelantan berhadapan dengan masalah air yang tak selesai ini, kerajaan negeri tidak boleh berbelanja mewah. Kalau kita tengok kerajaan negeri lain yang kaya pun, mereka pun tak pakai Mercedes-Benz. Mereka pakai Camry, mereka pakai Proton, Tapi negeri Kelantan, menteri besarnya pakai Mercedes, dia punya Esco pun pakai Mercedes, So benda ni lah sewajarnya diambil kira oleh negeri-negeri yang miskin macam ni. Jangan letak kepentingan diri itu mengatasi kepentingan rakyat. Ini kena dibetulkan dulu. Okey. Tapi kalaulah PN dan PH boleh memerintah Kelantan dalam PRN kali ini, boleh ke isu air ini diselesaikan oleh PN dan PH? Jaminan daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kita cuma minta satu penggal. Sekiranya satu penggal, Kerajaan Perpaduan memerintah negeri Kelantan, sekiranya kita gagal menyelesaikan masalah air di Kelantan, maka tukar balik, bagi peluang balik kepada PAS. Kita minta satu penggal saja. Kerana kita sudah ada plan macam mana cara kita nak mengatasi masalah air di Kelantan ini. Kita yakin kita boleh buat. Okey? Okey. Tok setuju tak kalau saya cakap sengaja kerajaan PAS ni tak nak menyelesaikan masalah air ni sebab mereka nak menunggang naratif untuk manifesto pada pilihan raya umum atau pilihan raya negeri ni tu? Dah berapa banyak manifesto mereka tulis nak menyelesaikan masalah air di Kelantan. Ini bukan soal tunggang tak tunggang. Orang dah menyampah nak tengok manifesto. Manifesto yang diutarakan oleh PAS ni orang dah tak pandang dah. Ianya hanya janji-janji kosong. Tidak lebih daripada tu. Orang nak tengok ialah penyelesaian air ini menjadi kenyataan. Bukan lagi hanya mimpi-mimpi di siang hari. Bukan hanya menjadi slogan, bukan hanya menjadi janji-janji kosong. Kita nak kebersihan air di Kelantan ni menjadi realiti. Dan jangan pula air itu bersih tetapi banyak tempat tak ada air. Buka pilih tak ada air langsung. So kena pastikan bekalan air mencukupi dan air tersebut juga telah dirawat. Bukan hanya mesti nak kena ada air, tetapi ianya air yang bersih. Ini kena jelas. Okey? Ketika Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, ketika beliau pernah menjadi Menteri Alam Sekitar dan Air tahun 2020, beliau pernah mengeluarkan kenyataan bahawa Kelantan dijangka menerima bekalan air yang sempurna menjelang 2023. Tapi hari ini kita tengok belum lagi. Itulah realiti dia. Mereka hanya mampu berjanji tetapi menunaikan janji, Masya Allah, memang tidak ada di dalam kamus mereka. Inilah yang dipanggil membangun bersama Islam. Sebenarnya slogan yang mereka bawa ni merosakkan imej Islam itu sendiri. Kita sebagai umat Islam tak boleh munafik.
Bila kita berjanji, kita kena tunaikan janji kita. Kalau kita tak tunaikan janji kita, kita munafik. Kan? Tetapi kawan-kawan kita dalam PAS ini, mereka tidak pernah mengambil inisiatif walaupun mereka berada di dalam dua kerajaan. Pertama bersama Muhyiddin Yassin, 18 bulan. Kedua, another 17 months di bawah kerajaan Ismail Sabri. Okey. Ya. Jadi slogan yang 15 bulan bawah Ismail Sabri. Jadi slogan yang Perikatan Nasional bawa sekarang ni, Change for Selangor, Selangor Baharu, kononnya mereka nak ambil alih Selangor ni. Adakah mereka cuba nak jadikan Selangor ni macam Kelantan atau mereka hanya nak kaut hasil keuntungan? Saya nampak ialah mereka mengejar kekayaan negeri Selangor yang mereka boleh kukuhkan kedudukan parti mereka dan peribadi mereka. Kan? Itu je matlamat dia. Sebab mereka tidak tahu macam mana cara nak diversify dia orang punya source of income, macam mana nak menjana pendapatan tambahan kepada kerajaan negeri. Mereka tidak ada ilmu ni. Ilmu dia mana negeri yang cantik, bagus, kan? Mereka nak negeri tu. Contohnya lah kan, ada baru-baru ni orang bangkitkan negeri Kedah. Negeri Kedah telah berjaya mendapat foreign direct investment yang tinggi. Sebenarnya ialah kerana Pulau Pinang tu dah tepu. Yang dapat banyak foreign direct investment ni Pulau Pinang, tapi spill over tu dia pergi ke negeri Kedah sebab Pulau Pinang dah apa ni, congested. Kan? Jadi orang banyak pergi ke Kulim, banyak meletakkan pelaburan di situ sebab berdekatan dengan Pulau Pinang. Bukan kerana Kedah tu sendiri. Jangan perasanlah. Tapi mereka betul-betul right on it. Mereka betul-betul right on it. Ya. Okey. Okey, Datuk. Yang ni saya dapat info lah tapi tak confirm. Kalau Datuk tahu, mungkin Datuk boleh kongsikan ya. Ada kawan saya di Kelantan, dia kata sebenarnya ketika zaman Mahathir dulu, yang menghalang peruntukan air ni adalah Tan Sri Anwar Musa sendiri. Datuk pernah dengar tak kisah tu? Saya yang dapat tahu, okey. Contohnya macam Terengganu Terengganu ni yang saya tahu dulu memang ada royalty minyak. Tetapi ketika PAS memerintah negeri Terengganu, duit yang disalurkan, duit royalty minyak ni di bawah pemerintahan Tuan Guru Haji Hadi, dia tak boleh explain ke mana perginya duit tu. Ini menyebabkan Tun Mahathir menghentikan. Saya tak dengar pula di Kelantan ini peruntukan untuk air ni Anwar Musa yang hentikan. Saya tak dengar lagi lah. Boleh tanya dengan Anwar Musa lah. Kan? Tapi takkanlah ulama' besar macam Anwar Musa ni nak buat benda macam tu. Betul tak? Itu sebab mana Anwar Musa ada kes rasuah? Ada? Tak ada kan? Mungkin kesilapan lah apa ni, Latifah Koya dulu. Mungkin kesilapan Latifah Koya yang tidak membenarkan dia keluar negara. Dia mana ada buat rasuah? Tak ada. Tak ada. Dia bersih sebersih-bersihnya. Bagaikan anak yang baru lahir. Kan? Bersih. Suci. Tambah-tambah dah diislamkan baru-baru ni. Dah jadi Tuan Guru, Mursyidul Ampas. Kan? Dan lebih kurang macam Mursyidul Hampas. Okey, silakan. Okey. Sebut berkenaan dengan pendapatan kerajaan negeri ni tu kan. Kita masih ingat lagi beberapa tahun sebelum ni, kerajaan negeri Kelantan ada meminjam deposit 100 juta daripada kerajaan persekutuan atas alasan ingin membayar gaji kaki tangan awam. Kalau perkara ni berlaku, jika mereka menaluki Selangor, apa akan jadi pada Selangor nanti? Mungkin Tok ada komen sikit kenaan ni. Silap-silap apa yang dia dapat daripada negeri Selangor tu dipunggah untuk bantu negeri Kelantan, negeri Kedah, negeri Terengganu dan sebagainya. Dia orang ni tak tahu. Itu sebabnya bila kita nak melantik pentadbir sesebuah negeri, pentadbir sesebuah negara, kita kena letak yang hak pada tempat dia. Kalau orang tu tak reti nak mentadbir negeri, kita letak jaga negeri Jahanam. Kalau orang tu tak boleh lead kementerian alam sekitar umpamanya,
kita suruh dia jaga alam sekitar. Memang jahanam. Kan? Yang dia tahu untuk bagi direct award projek tambatan banjir. Yang akhirnya kita dapati bahawa terlalu banyak markup dia, yang kita pun tahu tujuan markup tu tak lain tidak bukan untuk kepentingan peribadi. Bila Datuk Seri Anwar ambil alih, dia batalkan semua, renegotiate. Bila dia renegotiate, tak ada pun open tender balik. Baru renegotiate. 1.8 bilion dapat dijimatkan. 1,800 juta tu bukan sikit. Boleh selesai masalah air di Kelantan. Itu baru projek tambatan banjir. Belum lagi kita selongkar satu persatu tentang projek Jana Wibawa ni, kan? Banyak benda. Itu sebab kita nak kawan-kawan kita di Selangor fikir 10 kali. Kita tak nafikan hari ni memang ada banyak rintihan, terutamanya rintihan tentang harga barang. Saya nak beritahu yang marah sangat ni, rintihan tentang harga barang ni, dia orang pernah tak terfikir dalam benak mereka ni, kenapa harga barang naik? Kenapa harga barang naik? Saya ambil contohlah, petrol. Kenapa harga petrol naik? Okey, mungkin petrol seluruh dunia. It depends on the supply and demand. Antara punca harga barang tu naik ialah bila ada demand ataupun permintaan yang tinggi mengatasi penawaran. Supply tu sikit tapi demand dia tinggi. Tetapi pernah tak kita terfikir kenapa demand tu tinggi? Demand tu tinggi kerana rakyat sudah mempunyai kuasa membeli. Apa guna kalau barang tu murah tetapi rakyat tidak mempunyai kuasa membeli ataupun rakyat tak membeli? Contohnya macam petrol. Petrol, kalau nak dikirakan zaman Tan Sri Muhyiddin, antara yang terendah harga petrol. Tetapi pada ketika itu rakyat tak perlukan petrol kerana rakyat dikunci, dikurung di rumah, kan? Kereta tak bergerak. Memanglah harga petrol menjunam kerana orang tak pakai petrol. People are being locked down. Sekarang ini akibat daripada kuasa membeli yang tinggi, maka contohnya demand untuk makanan-makanan dan sebagainya meningkat. Tambahan pula dengan kejatuhan nilai ringgit dan sebagainya. Kita pun tak boleh nak salahkan kerajaan 100%. Kalau kita lihat semenjak PMX mengambil alih pucuk pimpinan negara, bukan setakat Bursa Saham Kuala Lumpur mencanak, nilai ringgit pun mencanak. Tetapi bila nilai ringgit kita jatuh, bursa saham kita mula merosot. Bila ada cerita daripada Haji Hadi sendiri mengatakan bahawa tidak lama lagi kita akan tukar kerajaan lagi sekali. Orang mula balik ke dalam negara kita kerana kita dah ada kepimpinan baru dengan majoriti 2/3 di Parlimen. Tetapi bila cerita balik tentang tebuk atap, cerita balik tentang bulan 8 kita akan bertukar kerajaan, ianya mewujudkan ketidaktentuan sekali lagi. Siapa nak melabur dalam negara ni kalau mereka tahu bulan 8 ni kerajaan akan bertukar? Investment mereka tidak selamat. Kontrak-kontrak yang ditandatangani sebelum ini, bila-bila masa boleh berubah selepas bulan 8. So, orang tidak akan datang ke Malaysia. Bila orang tak datang melabur di Malaysia, orang tarik keluar pelaburan kita, maka ianya akan menjunamkan lagi kita punya mata wang, akan menjunamkan lagi foreign direct investment kita, akan menjunamkan lagi kita punya bursa saham Kuala Lumpur. Dan bila mata wang kita rendah, barang-barang yang kita import juga secara tak langsung akan lebih mahal. Barang tempatan pun, kena tahu, ada banyak barang tempatan yang masih lagi menggunakan di dalam ingredient dia, ada juga barang yang diimport. So, barang-barang ini juga akan terkesan bila mana mata wang kita jatuh. Jadi, itu sebabnya hari ini, kita kena hentikan ini, keadaan ketidaktentuan politik ini. Cukuplah.
Kita pun tahu bahawa pihak pembangkang berusaha untuk menghadap ke bawah duli tuanku. Tapi tuanku memberikan signal yang jelas bahawa baginda tidak mahu. Dia cakap cukuplah ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong, 4 kali kita tukar Perdana Menteri. Cukuplah. Baginda tak mahu lagi. Baginda berharap supaya sebelum baginda kembali ke Pahang sebagai Sultan Pahang, baginda tak perlu nak membuat upacara angkat sumpah bagi seorang lagi Perdana Menteri. So benda ni akan merosakkan ekonomi negara dan akhirnya yang akan terkesan kesian ni rakyat. Jadi jangan kita lupa benda tu. Gitu. Ya. Itu. Ya. Tadi Datuk Wan dah cakap pasal Selangorkan Kelantan. Okey. Selangorkan Kelantan, kita tengok anak-anak orang Kelantan ni banyak merantau ke negeri Selangor untuk mencari peluang pekerjaan. Ya. Kalau Datuk kata Selangorkan Kelantan, ada jaminan tak bila PN dan PH dan BN memerintah Kelantan, PH dan BN mampu membuka peluang pekerjaan supaya anak-anak Kelantan ni tak perlu lagi merantau ke Selangor? Itulah yang ada dalam perancangan kita. Malah sepatutnya sekiranya dulu apa yang telah dirancang melalui ECRL. Kita lihat di Pantai Barat, kenapa Pantai Barat lebih maju? Kenapa Georgetown, Ipoh, Kuala Lumpur, Seremban, Melaka, Bandar Hilir, Johor Bahru lebih maju berbanding dengan Pantai Timur? Kerana mereka mempunyai laluan kereta api daripada utara ke selatan. Mereka mempunyai lebuh raya daripada utara ke selatan. Perhubungan itu sangat memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi, pemesratan bandar-bandar di Pantai Barat. Kalau misalnya ECRL tidak diganggu, sudah lama kalau Mahathir dulu tak membatalkan perjanjian ECRL, mungkin ECRL dah lama siap dah. Dan setiap laluan Kota Baru, Kuala Terengganu, Kemaman, Kuantan, semua laluan-laluan ECRL ini, bandar-bandar kecil ini akan menjadi bandar besar. Bandar yang pesat. Dan akan dikunjungi oleh pelancong-pelancong. Pelancong-pelancong daripada China umpamanya. Kalau mereka turun, mereka habis kuat mereka pergi ke Georgetown. Mereka habis kuat pergi ke Johor Bahru, Bandar Hilir, Pulau Sipadan. Ada tengok pelancong-pelancong daripada China ni berkunjung ke Kota Baru, pergi ke pasar Cik Siti Khatijah. Ada? Semayang. Tak ada. Pergi ke pasar Kepayang di Kuala Terengganu, membeli barang-barang kerap tangan macam wow ke, gasing ke, ataupun kain plekat ke, batik ke. Ada? Tak ada. Sebab apa? Sebab kita tidak menyediakan prasarana yang membolehkan mereka ni. Lepas ni, pelancong-pelancong daripada China boleh berhenti di Kota Baru, boleh berhenti di Kuala Terengganu, Kemaman, Kuantan. Bandar-bandar ini, industri kecil sederhana akan boom, akan meletup. Bandar-bandar ni akan membolehkan peluang-peluang pekerjaan baru diwujudkan. Anak-anak kita tak perlu lagi merantau ke Kuala Lumpur. Setiap kali nak Hari Raya Haji, jam. Dan kalau ECRL ni siap pun, nak balik Kelantan pun 4 jam je. Dia tak makan masa yang lama macam sekarang. Dan kita tidak akan berhadapan dengan traffic jam yang keterlaluan. Sebab anak-anak kita, bukan hanya dengan adanya ECRL ini, anak-anak kita sudah boleh bertapah, berniaga. Ada banyak peluang-peluang pekerjaan yang akan wujud di negeri asal dia. Dan ini membolehkan mereka tidak perlu merantau lagi seperti mana sebelum ni. Untuk ECRL ni saja jangkaan pertumbuhan ekonomi kita ialah tambahan sebanyak 1.5%. 2017 tu kita punya pertumbuhan ekonomi antara yang tertinggi di dunia. Nombor 3. 5.9%. 5.7%. 2017. Cuba tambah lagi 1.5%. So sayang.
Sebab bila kita berikan kuasa pada orang yang tidak layak dan tidak patut diberikan amanah ni, hancur negara. Okey, silakan. Tadi tu ada sebut Ya. pasal Anwar Musa sikit tadi tu. Ya. Dalam podcast dia ada sebut. Wan Anwar Musa pun dah pandai podcast. So sekarang ni dia ada sebut dalam podcast dia. Semenjak dah tak ada jawatan ni kan. Ha. Banyak masa tu. Ada banyak masa. Dia tak masuk yang tu, keluar sekejap. Sikit lagi kena panggil tu. Podcast dia apa nama? Keluar selamanya. Keluar terus. Keluar terus. So, Ya. jadi dalam podcast dia cakap dia ada hantar surat kepada Presiden Ha. selepas kena pecat. Dia Okey. kata dalam 4-5 line lah surat tu. Ha. Panjang dia kata. Ya, ya. So dia kata dia ada bagi option kat Presiden. Dia tanya apa kesilapan dia. Oh. So dia bagi saya dia dalam podcast tu dia cuba nak play victim lah tu. Ya. So mungkin Datuk boleh jelaskan sikit kepada orang yang masih tak faham kenapa Anwar Musa di pecat tu. Bagi saya lah, manusia macam Anwar Musa ni, kita dah tak payah nak bagi orang faham dah. Kan? Sebab rata-rata rakyat Malaysia dah sedar bahawa inilah pengkhianat. Tali barut Muhyiddin Yassin. Kan? Orang ni lah yang banyak merosakkan, yang banyak membisikkan bisikan-bisikan syaitan kepada Ismail Sabri sehingga hancur parti kita. Kan? Mereka ni lah yang menjadi tali barut kepada musuh kita. Kalau mereka ni meletakkan kepentingan parti mengatasi kepentingan diri mereka, mereka tak delay pilihan raya, mereka tak membantu pihak musuh mengukuhkan kedudukan dia, mereka tidak melakukan serangan-serangan bertali arus terhadap kepimpinan parti, sudah pasti tidak ada sebarang tindakan disiplin ke atas diri mereka ni. Tetapi kalau dah setiap hari kerja dia melanggar apa yang terkandung di dalam Perlembagaan UMNO dalam konteks menjaga nama baik parti, dah kerja dia memburukkan pemimpin parti, dan apa yang dia cakap itu memberi kesan kepada keputusan pilihan raya. Dia memang terang-terang memburukkan imej parti. Sehingga hari ini, walaupun dia dah lama kena pecat. Jadi hari ini kalau dia tak nampak lagi di mana silap dia sendiri, bagi saya orang macam ni kita supply tali je lah. Tali gantung. Okey? Okey, Tok. Ya. Kalau kita tengok carta, negeri mana penyumbang terbesar? Mungkin admin boleh tunjukkan carta sikit lah. Tolong share tu. Share. Boleh Kita minta kawan-kawan kita minta tolong share live kita pada malam ni supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada maklumat-maklumat yang kita hidangkan. Ini prestasi ekonomi mengikut negeri tahun 2022. Tuan-tuan tengok negeri Selangor negeri Selangor, wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Pahang, tak ada satu pun negeri yang ditadbir oleh PAS ataupun ditadbir oleh Perikatan Nasional yang menjadi tempat teratas. Semua negeri-negeri di bawah kerajaan perpaduan. 6 negeri yang menyumbang pertumbuhan pendapatan KDNK negara, keluaran dalam negara kasar, 72.9% datangnya daripada negeri Selangor, wilayah Persekutuan, Johor, Sarawak, Pulau Pinang dan Sabah. Ini kita kena jelas supaya rakyat tahu. Okey, apa soalan? Okey, soalan dia kat sini, Tok. Ya. Bagaimana kerajaan negeri Kelantan ingin membantu atau ingin memastikan kebajikan rakyatnya terbela kalau pendapatan negerinya tak seberapa? Dia bukan masalah nak membela rakyat dia tak boleh. Kaki tangan awam dia, kaki tangan kerajaan negeri dia, gaji pun dibayar dengan bantuan kerajaan pusat. Jadi kalau nak belanja selain daripada gaji tu, saya rasa kerajaan pusat pun tak benarkan mereka ni mengambil hutang. Jadi itu sebabnya kita kena letak pasukan yang berkemampuan untuk mentadbir negeri, boleh menjana sumber pendapatan pada negeri, sehingga negeri boleh berdikari.
tidak lagi menjadi negeri yang hanya mengemis mendapat simpati daripada kerajaan persekutuan. Dan sekiranya kerajaan negeri itu mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan persekutuan, kalaulah misalnya kerajaan Mak Yaakob pun boleh dapat 1.5 bilion daripada PM10, saya yakin kalau kerajaan perpaduan memerintah negeri Kelantan, memerintah negeri Terengganu, memerintah negeri Kedah, banyak lagi peruntukan-peruntukan yang boleh disalurkan oleh kerajaan persekutuan. Ini. Okey Tok, Ya. bermakna kita boleh rumuskanlah. Jadi untuk PRN akan datang ni, jika selari kerajaan perpaduan di pusat dan juga di negeri, Ya. mungkin bakal ada kemajuan yang akan kita lihat. Sudah pasti. Itu dah pasti. Kita ambil contoh lebih kurang dalam 12 tahun dah. Kerajaan di Kelantan pernah ditadbir oleh BN. Dalam tempoh yang singkat itu, macam-macam pembangunan yang dibawa oleh kerajaan kita, Kerajaan Barisan Nasional di negeri Kelantan. Itu baru tempoh yang singkat. Kebanyakan benda-benda besar yang berada di Kelantan tu ialah ketika zaman itu. Selepas dipulangkan balik kepada PAS sampai ke hari ini, kita tak nampak apa yang simbolik, apa-apa yang dilihat sebagai satu pencapaian untuk negeri Kelantan. Pasar Siti Khatijah tu pun dia tak boleh jaga kebersihan. Baru-baru ni saya pergi ke sana. Pasar tu pun dia tak boleh jaga kebersihan. Tempat-tempat awam kotor. Lepas tu mereka menceritakan mereka ni membangun bersama Islam. Islam apa yang ajar kita mentadbir negeri ni kebersihan tak jaga? Tak payah cerita bab air. Kita cerita bab kebersihan. Tempat-tempat yang strategik yang merupakan sepatutnya menjadi daya tarikan pelancong. Kalau pelancong pergi sana, bau pun dia tak boleh tahan, macam mana? Benda macam ni, kita kena put it straight lah. Kita kena terima hakikat bahawa kita perlukan pengurusan baru kepada kerajaan negeri Kelantan itu sendiri. Barulah kita boleh nampak perubahan berlaku. Okey? Okey Tok, bila Tok cakap tadi pasal Islam, kita melihat PAS ni terlalu ekstrim dalam kononnya membawa syiar Islam tu kan. Tapi dengan mengkafirkan orang yang tidak sehaluan dengan mereka ni, mungkin Tok ada penjelasan sedikit. Bagi saya penjelasan yang boleh diterima akal ialah apa yang Muhyiddin cakap tu betul. PAS ni memang parti ajaran sesat. Itu je. Tak ada apa yang lebih tepat daripada itu. Kalau dia menggambarkan masuk PAS, masuk Islam, keluar PAS, keluar Islam. Dia menggambarkan undi PAS, masuk syurga, undi BN, undi PH, masuk neraka. Ni apa kejadah ajaran sesat mana ni? Ayah PIN pun tak keluar macam ni tau. Kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh siapa nama ni? Zainul Asri. Bagaimana dia boleh tergamak mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa? Dia anggap kita ni musuh PAS sama dengan musuh Allah. Ini satu kesesatan yang amat nyata. Tetapi pemimpin PAS tak ada pun menegur. Zainul Asri ni langsung tak ada. So, benda-benda yang berat macam ni, yang menyentuh soal akidah dan sebagainya, sewajarnya kita pun kena make it clear lah. Majlis Fatwa Kebangsaan, mufti-mufti di setiap negeri, sepatutnya mereka ni dah mula mengeluarkan kenyataan. Kena bezakan bahawa Islam itu adalah cara hidup. Ad-din, cara hidup. PAS itu adalah parti politik. Islam bukan PAS. PAS bukan Islam. Kalau PAS tu Islam, Islam tu PAS, maknanya
Rasulullah dan para sahabat semua masuk neraka. Sebab dia orang pun bukan ahli PAS. Boleh kita cakap macam tu. So, kita ni sebagai manusia yang diberikan akal waras, kalaupun tak belajar agama dengan mendalam, jangan membiarkan diri kita dibodohkan oleh pemimpin-pemimpin PAS dengan slogan-slogan yang bagi saya lah tak masuk akal sedemikian rupa. It's too much. Too much. Okey, lain. Kita masuk tajuk-tajuk yang lebih mencabar boleh tak? Korang punya soalan ni tak mencabar? Okey, mencabar tu. Ha. Tadi Datuk ada keluarkan Mat, ada apa-apa soalan yang mencabar, Mat? Tok, Mimi? Tok ada soalan tu. Ha. Ada yang berkata Barisan Nasional bakal banyak hilang kerusi akibat konflik dalaman. Adakah kepentingan parti melindungi individu ni masih diteruskan di dalam parti Barisan Nasional itu? Saya nampak konflik dalaman tu tak ada sangatlah. Tak adalah sangat. Tetapi orang dalam parti Barisan Nasional ini membantu musuh ada. Membantu musuh ada. Contohnya macam saya dah 2-3 hari ni saya tak boleh tahan. Saya tengok, saya ambil contoh. Antara bukti-bukti yang jelas bahawa ada pemimpin dalam UMNO sendiri membantu musuh kita untuk memburukkan imej kerajaan. Contohnya, utusan Malaysia. Apa tajuk yang dibawa oleh utusan Malaysia? Warga asing kawal ekonomi negara. Bagaimana utusan Malaysia dimiliki oleh kita? Dulu UMNO milik, tapi jual kat orang kita. Sekarang orang kita yang menguasai utusan Malaysia, keluar tulisan macam ni. Adakah ini menambah sokongan kepada Barisan Nasional? Sudah pasti tidak. Ini menghasut pengundi-pengundi khususnya orang Melayu supaya membenci kerajaan. Kemudian, Anwar perlu tunjuk imej PM, bukan aktivis. Ini tajuk utusan Malaysia. Kemudian kita tengok lagi. Apa lagi? Harga ubat dijangka naik 5%. Ini utusan Malaysia. Hari ni kita tengok berita harian. Orang yang sama. Kita tengok TV3. Orang yang sama. Menceritakan tentang kononnya 17 orang yang dilepaskan hari ini dalam mahkamah adalah mereka yang terlibat dengan rusuhan yang telah menyebabkan kematian Allahyarham Adib. Padahal hakikat dan realiti dia, yang dilepaskan ini bukan beberapa orang pemuda India yang peringkat awal dituduh kerana telah memukul Adib. Tidak. Tapi gambaran tu diberikan sedemikian rupa. Yang dibebaskan hari ini semua orang Melayu. 17 orang tu semua orang Melayu. Tapi kenapa nak create kebencian tu? Mengatakan dia orang ni lah yang terlibat dalam insiden pembunuhan ataupun yang menyebabkan Adib dipukul dan meninggal dunia. Padahal peristiwa yang melibatkan 17 orang ini, bila developer menghantar 17 orang ini meminta pihak kuil yang telah pun diberikan papasan untuk keluar daripada kuil tersebut. So ada pula kumpulan lelaki-lelaki, pemuda-pemuda di kuil itu yang mempertahankan kuil tersebut. Benda tu berlaku pada 26 hari bulan November 2018. Bila ada orang hantar orang pergi ke kuil dan orang yang di kuil ini sebarkan benda tu, esok hari barulah orang Besar-besar. secara besar-besaran turun di kuil. Itu yang banyak yang dibakar, benda-benda dibakar, dan akhirnya berlakunya peristiwa bila pasukan bomba datang nak memadam kebakaran. Itu yang arwah Adib telah dipukul. Itu berlaku 27 hari bulan November. Tapi daripada tajuk
TV3 tu sendiri pun dah tak betul. Jelas berniat jahat. Jadi kalau setiap hari kita berusaha untuk memastikan supaya semua fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada kerajaan, kepada UMNO dijawab, tetapi orang kita sendiri yang menguasai media setiap hari membantu musuh menyemarakkan rasa benci terhadap kerajaan. Apa benda ni? Bila kita cakap masih lagi ada musuh dalam selimut, marah. Tapi itulah realiti. Sampai bila kita nak buat seolah-olah mencurahkan air, kita buat kerja ni mencurahkan air di daun keladi. Kita cuba mempertahankan kerajaan ini, nak pastikan kita berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri ni, kita boleh ada kemampuan untuk memberikan saingan. Kalaupun tak menang semua 6, at least ada saingan. Tapi kalau surat khabar utama yang dikuasai oleh orang kita sendiri, setiap hari menghentam kita, menghentam menteri-menteri kita, apa akan jadi? Sudah pastilah keputusan di 6 pilihan raya negeri ini pun akan badly affected. Ini saya cakap terus terang lah, saya kecewa lah. Saya kecewa. Okey? Tapi tu, dekat komen yang video Datuk Ya. keluarkan petang tadi, ramai yang salah faham, mereka menyalahkan KKD dan KDN terhadap artikel-artikel akhbar ni yang dikeluarkan. Itulah kadang-kadang dia orang ni tak membaca ke? Saya menegur pemegang saham. Pemegang saham ni bukan Menteri Dalam Negeri, pemegang saham ni bukan Menteri Komunikasi. Pemegang saham ni naib Presiden UMNO. Betul lah, sebahagiannya dipegang oleh Syed Mokhtar. Tapi dia orang ni semua kiblat ke mana? Mahathir. Okey. Penat tau kerja macam ni. Okey, Kita ada terlalu banyak musuh dalam selimut. Kita ingat bila Syamuddin dah tak ada, Khairi Jamaluddin dah tak ada, kan? Dah tak ada lagi benda-benda macam ni. Tapi berterusan. Lama saya bersabar ni. Berapa bulan dah kita bersabar? Okey? Okey, Tok, kita lari sikit daripada konteks ni Ya. Soalan daripada viewers kita tak boleh dinafikan PAS Bersatu dan PKR adalah dari sekolah politik UMNO. Tapi kerana kuasa dan tamak mereka berpecah. Adakah kemudian hari akan ada perpecahan ini menyaksikan parti baru atau rebranding semula muncul seperti Bersatu dan PAS PKR? dengan? Adakah daripada UMNO ni bakal ada muncul lagi parti-parti selepas ini selain daripada PKR dan Bersatu? By all means, kalau orang tak boleh setia dengan parti kita ni, they are welcome to go anywhere they want. Dia orang nak buat parti baru ke, kan? Dia nak tukar media-media dia jadi parti pun tak apa. Buatlah. Tak ada masalah. Pemimpin boleh datang dan pergi. Tapi UMNO akan kekal. InsyaAllah. Ada ramai lagi orang UMNO yang setia dengan UMNO ni. Yang tidak menjadi pihak yang membantu musuh kita. Ramai. Okey? Tapi tu, Ya. ada sesetengah pihak mengatakan bahawa PRN ni adalah menentu masa depan UMNO. Kalau UMNO kuyup dalam PRN ni, maka tak ada lagi masa depan untuk UMNO. Kita tak nafikan kalau UMNO keputusan dalam pilihan raya yang di 6 buah negeri ni, keputusan kita buruk sangat. Memang akan ada gelombang untuk menolak Presiden UMNO. Itu kita tidak nafikan. Gelombang tu wujud. Walaupun pada hakikat dan realiti dia, kepimpinan UMNO itu di peringkat Majlis Kerja Tertinggi solid bersama Datuk Zahid. Setidak-tidaknya lebih 90% bersama Datuk Zahid. Jadi memanglah kalau nak ubah kepimpinan tak mudahlah. Nak ubah kepimpinan tak mudah. Sebab puak-puak ni yang diorang serang hari-hari, serang presiden parti, dan media-media ni menyerang kerajaan supaya kita tak menang. Supaya mereka ada satu lagi pintu untuk buat tebuk atap ni.
Harapan dia itu je, supaya kuasa yang ada pada pengurusi Barisan Nasional ini beralih dari tangan Datuk Zahid pergi kepada orang lain. Supaya orang tu boleh tarik 30 orang daripada UMNO, daripada BN ini pergi menyokong Muhyiddin Yassin ataupun Perikatan Nasional, membentuk kerajaan bersama mereka. Hakikat dan realitinya hampir mustahil benda tu nak berlaku. Hampir mustahil benda tu boleh berlaku. Tetapi ketidakstabilan itu boleh berlaku. Pertukaran ataupun pertukaran jawatan pengurusi BN tu hampir mustahil boleh berlaku. Tetapi ketidakstabilan itu boleh berlaku. Kalau orang rasa was-was, orang percaya dengan bulan 8 ni boleh tukar kerajaan, ianya boleh mengganggu ataupun boleh dalam bahasa yang mudah, ianya mensabotаж ekonomi sebenarnya. Ini kita kena faham. Okey? Okay, Datuk. Kenapa puak-puak pengkhianat dan Perikatan Nasional ini hanya fokus untuk menarik sokongan daripada UMNO dan Barisan Nasional? Kalau kita kira, kalau Barisan Nasional keluar daripada Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Perpaduan masih boleh bentuk kerajaan. Adakah GPS, GRS ni hanya mengikut hala tuju UMNO dan Barisan Nasional? Sebab mereka tahu bahawa kita mempunyai hubungan yang baik dengan rakan-rakan GPS. Walaupun GPS memberi jaminan bahawa mereka akan kekal bersama dengan PMX sebagai Perdana Menteri. Tetapi kita tak boleh take things for granted lah. Kita tak boleh anggap mudah. Kita kena sentiasa berwaspada. Manusia ni dia boleh berubah bila masa. Kalau misalnya gelombang penolakan itu luar biasa, the ground swell dahsyat sangat, apa-apa pun boleh terjadi. Itu sebab saya minta pihak kerajaan kena bertindak tegas kepada media-media yang terang-terang menyemarakkan api perkauman, kepada media-media yang terang-terang memainkan isu-isu yang melibatkan agama, melibatkan raja, dan media yang menjadi pemangkin kepada fitnah. Contohnya macam utusan Malaysia ni, dia cakap harga ubat dijangka naik 5%. Benda belum berlaku. Benda belum berlaku. Dan tidak ada fakta yang mengesahkan benda ni akan berlaku. Tetapi, ianya disebut sekarang sebelum pilihan raya. Tujuannya hanya satu. Bagi memastikan kemarahan orang Melayu terhadap kerajaan sedia ada ni akan bertambah dan akhirnya Perikatan Nasional berupaya untuk menawan. Kalau tak kesemua, setidak-tidaknya 5 hingga 4 negeri. Dan ini sudah cukup untuk merosakkan kita. Kita mengharapkan setidak-tidaknya kita boleh mempertahankan 3 negeri. Pulau Pinang, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Bagi mereka, kalau mereka boleh tambah lagi 1 negeri, itu dah cukup baik untuk mereka wujudkan gelombang untuk menolak Presiden UMNO umpamanya. Okey? Okey Tok. Ya. Kalau kita lihat ada beberapa serangan lah daripada geng-geng pro pengkhianat. Ya. Mereka mengatakan bahawa dalam UMNO sekarang penuh dengan geng-geng Anwar Dinas. Pro Anwar Dinas. Yang cuba untuk mengawal UMNO ni supaya sujud di kaki Anwar Ibrahim. Kenapa masa dulu bila mereka bela Muhyiddin Yassin, mereka dituduh, dilabel berkhianat pada UMNO. Tapi apa yang dilakukan oleh UMNO sekarang, pemimpin UMNO sekarang, yang membela Anwar Ibrahim, yang marah sana marah sini kalau orang mengata tentang Anwar Ibrahim, tidak dikatakan sebagai pengkhianat. Kita kena faham mereka ni dulu walak dia bukan kepada Presiden UMNO. Apa yang Presiden UMNO putuskan, contohnya tarik sokongan terhadap Muhyiddin, mereka tak ikut. Ada 35 orang tak ikut. 35 orang tak ikut. Ini kita kena faham. Dan bila kita buat putusan supaya dibubarkan segera
mereka juga tak ikut. Mereka ikut apa yang dijanjikan di antara mereka dengan Muhyiddin Yassin. Banyak benda yang mereka tak ikut. Keputusan yang parti buat. Tetapi hari ini, orang yang mendukung kerajaan perpaduan ini, ialah mereka mendukung keputusan yang parti buat, ialah untuk bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bekerjasama dengan Pakatan Harapan, berbanding bersama dengan Muhyiddin. So, kena faham. Kalau nak kata orang yang hari ini menyokong kerajaan perpaduan, mereka ni pengkhianat, tak betul. Kerana mereka mengikut keputusan parti. Saya umpamanya, apa saya tak cakap pasal Datuk Seri Anwar sebelum pilihan raya. Tetapi selepas parti membuat keputusan untuk kita bersama dengan Datuk Seri Anwar, untuk kita bersama dengan kerajaan, dengan rakan-rakan Pakatan Harapan, kita mempertahankan keputusan parti. Sedangkan dulu, parti buat keputusan, kita tidak mahu bekerjasama dengan Bersatu lagi. Tapi mereka tetap bekerjasama dengan Bersatu, tetap bekerjasama dengan PAS. Mereka khianati apa yang diputuskan oleh pihak parti. Ini dua benda yang kena fahamlah beza dia. Okey? Okey. Ya. Tok. Kalau misalnya selepas ini, katalah, di kalangan 19 ahli parti komponen kerajaan perpaduan ini, ada di antara mereka ini yang melanggar perjanjian yang kita buat secara bersama. Contohnya, mereka tidak lagi menghormati Islam sebagai agama persekutuan. Mereka tidak lagi menghormati kedudukan hak istimewa Melayu, tidak menghormati kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tidak menghormati kedudukan Raja-Raja Melayu. Bila-bila masa kita boleh tarik sokongan terhadap kerajaan ini. Ini tegas. Ini apa yang telah diperkatakan oleh Datuk Zahid. Dan bila UMNO cakap bila-bila masa dia boleh tarik sokongan, kita ada track record. Kita pernah buat demikian. So, jangan main-main. We mean business. Okey. Baik, Tok, ada penonton kita tanya soalan ni kan. Ya. Dia adalah pengundi yang akan mengundi untuk PRN akan datang. Bersatu kalau kita tengok dari perjuangan hampir sama seperti parti UMNO. Apa yang membezakan UMNO dan Bersatu ni? So dia nak tahu. Beza dia, Bersatu tu ialah parti serpihan daripada UMNO. Itu beza dia. Satu parti yang memang ditubuhkan hasil daripada penentangan terhadap Malayan Union. Bersatu adalah parti yang ditubuhkan oleh mereka-mereka yang kecewa kerana dipecat daripada UMNO. Kalau mereka tak dipecat daripada UMNO, mereka pun tak masuk Bersatu. Sebab mereka dipecat daripada UMNO, ada yang keluar UMNO, mereka tubuhkan Bersatu untuk menentang UMNO. Kecewa kerana dulu jadi timbalan Perdana Menteri, mereka tak dapat jadi timbalan Perdana Menteri lagi. Dulu Menteri Pelajaran, mereka hilang jawatan Menteri Pelajaran, hilang jawatan Menteri Besar, macam Mukris Mahathir. Mahathir bila anak dia tak dapat jadi Vice President, mereka kecewa. Bila anaknya dipecat, dia pun sama-sama keluar walaupun dia tak kena pecat. Mahathir tak kena pecat. So lebih kepada kekecewaan. So parti yang ditubuhkan untuk menentang Malayan Union dengan parti yang ditubuhkan kerana kecewa, dipecat dan cuba nak menanam UMNO itu sendiri, mestilah ada beza dia. Dari segi sudut kemampuan, UMNO, BN ada track record 61 tahun memerintah negara ni dengan cukup harmoni, cukup baik. Kita jaga bukan setakat orang Melayu, orang India, orang Cina, Kadazan, Dusun, Dayak, Lombawang, semua kita jaga. Kita ada track record yang cukup cantik. Bersatu pun ada track record. Track record dia 22 bulan mereka dikudakan menjadi alat kepada DAP pada ketika itu. DAP lama, bukan DAP sekarang, DAP lama. Dan ketika zaman Muhyiddin menjadi Presiden Bersatu, kita lihat mereka juga pernah diberi peluang menjadi Perdana Menteri. Tetapi ketika UMNO menjadi Perdana Menteri, keadaan jauh lebih baik berbanding ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri.
satu negara di lockdownnya. Ekonomi kita lumpuh selumpuh-lumpuhnya. Negara kita tak pernah berhadapan dengan darurat. Bukan kerana rusuhan ataupun pertelingkahan kaum yang pernah berlaku tahun 1969. Tetapi negara terpaksa didaruratkan kerana kedudukan Muhyiddin itu darurat. Dia bakal hilang kerusi Perdana Menteri. Dia meletakkan kepentingan diri dia mengatasi kepentingan negara. Dan akhirnya rakyat yang suffer. Mereka tak boleh cari rezeki secara sempurna. Bila negara di lockdown, hanya essential services yang boleh cari makan. Kemudian yang essential pun, bila yang non-essential tak keluar bekerja, pendapatan mereka juga merosot. Pemandu taksi, pemandu Grab tak boleh nak pergi mengangkut orang-orang yang non-essential yang tak pergi kerja. So, semua orang terkesan, akhirnya berhutang, akhirnya terpaksa merayu supaya diberikan duit KWSP dan sebagainya. Everybody affected. Dan terjebak dengan alung, dan ramai terpaksa bunuh diri di zaman kegelapan Muhyiddin Yassin. Kalau ada pun anak-anak muda yang gembira, ialah kerana mereka ni tak perlu pergi sekolah. Itu je realiti dia. Dalam banyak-banyak kebaikan yang dibawa oleh Muhyiddin ni, anak-anak yang di bangku sekolah tak perlu pergi sekolah. Itu yang anak-anak muda seronok. Baik. Dia orang study from home. Okey. Okey, Tok. Boleh saya simpulkan dekat sini, di zaman UMNO di bawah Presiden Datuk Seri Najib Razak dan juga Ahmad Zahid Hamidi, kita nampak pengeremajaan parti itu berlaku. Di mana ini adalah satu petanda positif buat UMNO, di mana tiada lagi wala-wala dan ansor sebagainya. Saya rasa peremajaan parti ni zaman Datuk Zahid ni lebih hebat. Kerana kalau dibandingkan dengan zaman Datuk Najib, dari segi mengenengahkan calon-calon orang muda, profesional, zaman Datuk Najib, Datuk Zahid lagi hebat. Itu kita kena terima hakikat. Tak pernah BN sampai 86% calon muka baru di Melaka. Tak pernah di Johor sampai 70 lebih persen. Malah di pusat pun lebih 80% muka baru. Ini satu pencapaian yang bagi saya proses peremajaan parti itu nampak begitu subur. Dan peluang untuk kita perkasakan orang muda ni sangat subur. Cuma yang sedihnya ramai anak-anak muda kita yang bertanding dalam pilihan raya yang lepas disebabkan fitnah, disebabkan sogokan oleh puak Perikatan Nasional, maka ramai di antara mereka kecundang, tak menang dalam pilihan raya. Okey? Ada lagi? Tak ada. Okey. Tanyalah. Tok, apa ni, hari ni Mahkamah Pilihan Raya tu, Terengganu telah membatalkan keputusan pilihan raya ahli parlimen Terengganu tu. Ya. So jadi Kuala Terengganu. Sorry. So jadi adakah PAS tu bersih tu? Dia macam ni lah macam ni. Pilihan raya kecil hanya akan diadakan setelah selesai semua proses rayuan. Selepas ini, kes ini mungkin akan dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Kalau dah selesai Mahkamah Persekutuan, barulah kursi yang diisytiharkan oleh Mahkamah Persekutuan tu kosong, barulah kita akan ada pilihan raya kecil. Kan? Kursi Haji Hadi contohnya, dia menang kes ni. Kan? Tetapi benda ni belum bawa ke Mahkamah Persekutuan. Pihak yang pemetition ataupun pihak yang mengemukakan petition boleh merayu ke Mahkamah Persekutuan. Jadi Haji pun belum tentu selamat juga. Tentang rasuah ni saya rasa walaupun mereka lepas disebabkan perkara-perkara teknikal, contohnya pihak
pemetician tu gagal untuk membuktikan bahawa Haji Hadi memberikan, bukan, maknanya Haji Hadi melantik orang yang menyogok itu sebagai ejen. Padahal orang tu AJK PAS kawasan. Tapi sebab tak ada tauliah atau watika dia sebagai ejen, lepas. So ini dia lepas kerana aspek teknikal. Itu pendapat hakim di mahkamah yang sekarang, mungkin mahkamah rayuan. Selepas ni bila pergi ke mahkamah persekutuan, mungkin tafsiran hakim tu berbeza juga. So benda belum selesai, kita bagi mereka selesaikan dulu. Dari sudut rasuah, saya rasa hari ini orang dah faham dah apa pengertian bersih dan stabil. Memang dia orang sapu bersih. Bila mereka sapu bersih, mereka dari segi kewangan mereka stabil. Dan semua orang dah tahu bahawa Perikatan Nasional PAS memang perasuah berskala besar. Mereka merasuah pengundi-pengundi tanpa ada rasa segan, silu dan tak ada rasa bersalah. Mereka anggap ianya sedekah pula tu. Bagi saya benda ni, alhamdulillah lah, apa yang berlaku sebenarnya sedikit sebanyak membuka mata rakyat kita, pengundi kita. Okey? Datuk, last kali Datuk. Ya. Nak minta Datuk komen sikit Datuk berkenaan dengan kemenangan Malaysia dekat mahkamah di The Hague. Ya. Berkenaan dengan tuntutan Sulu Datuk. Saya ingin ucapkan tahniah kepada pasukan Datuk Seri Azalina Osman, Menteri Undang-Undang kita. Begitu juga beliau juga dibantu oleh Menteri Foreign Minister kita ataupun Menteri Luar kita, Datuk Seri Dr. Zamri Kadir. Saya harap di bawah gandingan dua orang menteri ini, kita akan mengecapi lebih banyak kejayaan demi kejayaan. Kalau boleh kita buka balik tentang isu Pulau Batu Putih. Bagaimana Mahathir menjadi punca kita kehilangan Pulau Batu Putih ni. Ini aset negara, ini mencemar kedaulatan negara kita. Sewajarnya lah perkara ini dibuka balik, disiasat betul-betul. Dan kita haraplah, kalaupun kita tak dapat balik Pulau Batu Putih ni, pengkhianat negara ni dihadapkan ke muka pengadilan. Itu saja saya nak sampaikan pada malam ni. Minta tolong share live kita pada malam ni supaya lebih ramai akan mendapat maklumat. Dan ianya sedikit sebanyak membantu untuk kita memenangi pilihan raya di 6 buah negeri ini, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan raya sikit tu. Sementara ada masa ni, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Berhati-hati dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jangan lupa apa bagi mereka yang menjalani ibadah korban, perkara yang sunat itu jangan potong kuku, jangan potong rambut, benda itu semua sewajarnya diberikan perhatian. Untuk yang buat haji tu. Kita juga mengucapkan selamat menunaikan haji kepada rakan-rakan kita yang berada di Tanah Suci, yang berada di Arafah. Semoga ibadah haji mereka tu diterima Allah dan mereka mendapat haji mabrur, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.